Baik, muka surat 57, memahami hakikat syariat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat apa yang kita belajar sebelum daripada ini, perbezaan antara syariat dan hakikat. Ya. Ada orang hidup ni, dia hidup memang hidup bersyariat, tetapi mereka sekadar berinteraksi dengan syariat semata-mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wa al-ilma. Ya Allah, kerezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kerezekilah juga pada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, para pegawai dan jawatankuasa masjid, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rasa syukur, rasa sentiasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbit daripada hati kita, menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Moga-moga setiap kesyukuran itu ya dinilai oleh Allah untuk kita layakkan diri kita salah satunya hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dalam Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat dari kalangan manusia ini yang bersyukur. Baik, untuk pagi ini insya-Allah kita teruskan lagi bacaan kitab kita seperti biasa. Cumanya pagi ni merangkap guru ganti. Tak ada, saja semua. Baik, insya-Allah untuk pagi ni kita muka surat berapa ya? 57. Okey, baik, insya-Allah. Baik, muka surat 57, memahami hakikat syariat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat apa yang kita belajar sebelum daripada ini, perbezaan antara syariat dan hakikat. Ya. Ada orang hidup ni, dia hidup memang hidup bersyariat, tetapi mereka sekadar berinteraksi dengan syariat semata-mata. Sedangkan kita tahu di sebalik syariat itu adanya hakikat. Apa makna syariat? Peraturan-peraturan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan. Apa makna hakikat? Allah itu sendiri. Maka di saat kita berinteraksi dengan syariat, kita bukan berinteraksi dengan sekadar syariat itu. Ada halal, ada haram, ada dosa dan pahala. Syariat, solat dan sebagainya bukan sekadar berinteraksi dengan qiyam, rukuk, sujud, tapi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh insya-Allah ya. Itu yang dah kita belajar sebelum ni. Baik, untuk pagi ini memahami hakikat syariat. Imam Arsalan Ad-Dimashqi mengatakan, asy-syari'atu, syariat itu kulluha qabdun, seluruhnya suatu cengkaman. Wal ilmu kulluhu bastun, dan ilmu itu pula seluruhnya adalah kelapangan. Wal ma'rifatu kulluha iddilalun, dan ma'rifah itu seluruhnya adalah kemanjaan. Ini perbezaan antara syariat, ilmu dan ma'rifah. Baik, nota kaki angka yang ke-87 tu. Syariat seluruhnya suatu cengkaman. Apa maksudnya? Iaitu khitabullah. Syariat itu salah satunya disebut khitabullah. Segala perintah-perintah Allah terhadap nafs
terhadap jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang mukallaf. Tak apa, okey. Baik, Alhamdulillah. Apa makna syariat? Itu sesuatu cengkaman, iaitu khitabullah, khitab Allah terhadap nafs, terhadap jiwa kita, diri kita. Diri yang mana? Diri yang mukallaf. Diri yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan tanggungjawab apa? Kehambaan. Untuk menunaikan tuntutan syariat. Itu mukallaf. Merupakan suatu yang berat kepada mukallaf. Dan segala tuntutan-tuntutan syariat itu, zahirnya, sudah tentu dia membawa kepada berat. Sebab tu apa makna mukallaf itu sendiri? Mukallaf itu sendiri asal daripada perkataan taklif. Apa makna taklif? Pertanggungjawaban. Kena tanggung dan kena jawab akhirat nanti. Nak tak nak, suka tak suka, kalau dah menepati syarat mukallaf, nak kena tanggung lah. Tanggung apa? Tanggung segala perintah-perintah Allah. Laksanakan. Dan apa lagi nak kena tanggung? Segala larangan-larangan Allah mesti ditinggalkan. Nak laksanakan sesuatu, nak tinggalkan sesuatu, memang terlalu berat. Ya? Kadang-kadang sesuatu yang kita nak laksanakan itu tak sesuai dengan apa? Dengan nafsu. Yang kita nak tinggalkan tu memang betul-betul sesuai dengan nafsu. Itu yang jadi berat. Jadi melihat semata-mata kepada perintah dan larangan, sekiranya ataupun seandainya bila dia menjadi berat dan merasakan sebuah cengkaman, bila mana kita melihat semata-mata kepada perintah dan larangan yang sering bertembung dengan dorongan nafsu yang kita inginkan. Macam kita sebut sebelum ni lah. Ya, rehat, lalai dan seronok mengikut syahwat. Nafsu ni dia nak apa? Dia nak makan. Syariat dia suka apa? Dia suka kita berpuasa. Nafsu ni dia nak apa? Nak tidur. Syariat minta kita bangun malam. Apa ya, betul ya? Nafsu nak apa? Nafsu nak sembang banyak. Semua benda dia nak bercakap. Pasal orang pun dia nak bercakap. Betul ya? Bukan setakat pasal diri sendiri. Tapi syariat mengatakan, kalau nak bercakap, bercakaplah pasal diri sendiri. Jangan duk sibuk cakap pasal orang. Kemudian pula, kalau tak ada apa-apa nak bercakap, diam je lah. Tapi ada orang ni tak pandai nak diam. Ada kau? Dia tak pandai nak diam, tak tahu sebab apa, tak tahulah. Ada benda yang dia buat untuk apa? Untuk kadang-kala tak menepati syariat. Itu apa tu? Syahwat. Maka bagi orang yang di tahap ini, disebutkan dalam bahas hadis, ya, bahawa syurga dilingkari oleh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh nafsu syahwat. Namun apabila berjaya melawannya untuk konsisten dan dalam kehambaan, maka di dalam syurga nanti adanya perkara-perkara yang disenangi pula. Yang ini saya rasa tak perlu kita hurai panjang sangat lah ya. Sebab dia hampir sama dengan huraian sebelum daripada ini. Kalau sekadar kita melaksanakan tuntutan syariat pada perintah dan pada larangannya, pada perintah dan pada larangan, maka kita akan rasa berat, rasa terbeban. Kerana memang kadang-kala perintah dan larangan itu dia sukar untuk menepati kehendak diri sendiri, jiwa sendiri. Okey, selesai insya-Allah. Yang kedua, boleh faham insya-Allah ni ya? Jadi selama mana kita semua ni, siapa sekalipun melaksanakan tuntutan syariat itu hanya sekadar berinteraksi dengan syariat. Dah Allah perintah, kenapa buat ni? Sebab Allah perintah. Kenapa tinggal? Sebab Allah larang. Tapi masa nak laksanakan perintah, ya Allah beratnya. Macam nak bangun pagi tadi kan. Nak bangun semalam. Ya Allah, fikir 2-3 kali nak bangun ke tak nak bangun. Besok lah bangun. Ya ke nak bangun besok? Nak baca tak nak baca Quran? Besok je lah. Kejap lagi lah. Kenapa? Kerana kita tahu sekadar kita nak baca Quran. Kita tidak fahami bahawa dengan sebab kita baca Quran tu, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Sedang berbicara kepada Allah. Siapa Allah? Selain daripada Allah itu adalah Tuhan yang mencipta kita, yang menghidupkan kita, yang memberi segala-gala pada kita. Allah itu kan kekasih. Kan wajib mencintai Allah. Bila mana wajib mencintai Allah, maka wajib mencintai kekasih kerana Allah itu adalah kekasih.
Mana orang akan mencintai sesuatu yang dia tidak kasih? Maka berbicara dengan kekasih sudah tentulah seronok. Berbicara dengan kekasih sudah tentulah rasa indah. Dan tak akan pernah sekali-kali rasa bosan, rasa penat, rasa segala-galanya. Tapi dah nak buat macam mana? Dan ada tak orang nak tangguh bicara dengan kekasih? Ya, kekasih telefon, tengok. Besok je lah angkat. Wah. Benar tak? Mana ada macam tu, kekasih telefon tengok dulu. Bila nak angkat ni? Besok ke petang nanti? Dengan kekasih ni baru sekejap bercakap. Dah letak telefon, kemudian duduk tengok balik. Bila lah nak telefon balik? Itulah baru dengan kekasih. Sama juga kita tutup Quran. Tutup saja Quran, dah datang dalam hati dah. Bila lah nak baca balik? Baru saja bagi salam, dah tanya dah. Bila lah nak solat balik? Baru aja lepas zikir, lepas letak tasbih, bila lah nak pegang balik nak baca? Inilah kekasih. Tapi dah sekadar berinteraksi dengan sekadar perintah. Okey, selesai di situ. Wal ilmu kulluhu bastun. Ilmu itu semuanya kelapangan. Apa maksud? Iaitu kefahaman terhadap hakikat di sebalik syariat. Ilmu di sini ilmu yang merujuk kepada faham syariat itu apa yang tersirat di sebalik syariat. Ya, bukan sekadar tersurat. Maka kefahaman terhadap hakikat di sebalik syariat iaitu kebersamaan ketuhanan yang sentiasa meliputinya sehingga dia konsisten beribadah dengan bantuan dan anugerahnya. Salah satu daripada perkara yang kita kena faham apa di sebalik syariat yang kita laksanakan, kita dibantu oleh Allah. Kita tak akan mampu untuk bangun walaupun 2 rakaat. Kita tak mampu untuk menyebut kalimah-kalimah Quran tanpa Allah bantu kita. Ingat lagi tak? Nikmat yang kedua setelah nikmat yang paling utama. Nikmat paling utama ada. Kita ada ni nikmat tau. Setelah ada, Allah bantu kita untuk terus ada. Allah bantu kita untuk terus ada. Ni nasib baiklah duduk dalam dewan. Kejap gelap, kejap terang. Kan? Kalau duduk dalam kubur macam mana kita? Allah. Duduk dalam dewan. Terang, gelap. Masa gelap tu tengok kiri kanan penuh. Rasa lapar kan? Cuba duduk dalam dewan seorang-seorang. Mula-mula terang, tiba-tiba gelap duduk seorang. Itu pun dah takut dah. Kenapa pula tiba-tiba gelap? Macam mana duduk seorang-seorang dalam kubur? Allah. La hawla wa la quwata illa billah nazim. Harap-harap Allah terangkan kubur kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah. Baik, insya-Allah ya, kita teruskan lagi. Hanya ilmu yang akan memahamkan kita tentang apakah hakikat syariat. Bahawa hidup ini sentiasa dengan Allah. Tak pernah hidup ini terlepas dan terasing dari Allah. Cuma sedar tak sedar, rasa tak rasa, itu bukan masalah Allah, masalah diri kita yang selalu lalai, selalu lupa. Ya, bahawa sebenarnya Allah dengan kita tak pernah satu saat kan, tak pernah satu kelipan mata, tak pernah satu denyutan jantung, tak pernah. Allah sentiasa dengan kita. Itu kebersamaan Allah dengan diri kita. Dan kita hidup ni pun dengan bantuan Allah. Bila Allah bantu kita? Setiap saat. Selama mana kita berkelip, selama mana kita bernafas, selama mana jantung kita berdenyut, selama kita boleh bergerak, selama mana kita boleh berfikir, selama mana kita segala-galanya, itulah Allah sentiasa dengan kita. Kalau Allah dah tak dengan kita, dah lama dah kita meninggal daripada dunia ni. Tak ada apa-apa dah ke diri kita. Tapi rasa tak? Dan rasa tu kalau boleh di bila? Kalau boleh di saat-saat kita solat. Itu lagilah bertambah-tambah kita rasa. Kenapa? Kerana solat itulah antara kaedah-kaedah syariat untuk menghubungkan kita dengan Allah. Bukan sekadar solat itu menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah. Tak, bukan sekadar itu. Tapi itulah kaedah, cara. Sebab tu saya tanya balik kalau masih ingat. Apa makna syariat? Syariat ni ialah cara-cara, kaedah-kaedah, metod-metod, apa lagi kita nak bagi bahasa apa? Untuk berhubung dengan Allah. Dan jangan pandai-pandai buat sendiri nak berhubung dengan Allah, nak berinteraksi dengan Allah. Sebab tu bila mana kita solat, bukan kita solat semata-mata solat. Solat tu solat lah. Faham lah, tak payah cerita lah. Puasa tu puasa lah. Ya, tawaf tu tawaf lah. Tapi semasa kita tawaf tu, rupanya itulah kaedah yang terbaik yang Allah nak untuk kita berhubung dengan dia. Okay, ya?
Jadi jangan nampak solat semata-mata. Sebab tu orang yang sudah sampai ke maqam ini, ke tahap ini, dia tak jemu solat. Lepas 2 rakaat dia bangun lagi. Lepas 2 rakaat dia bangun lagi. Barulah kita faham ada orang sampai 1000 rakaat. Barulah kita faham ada orang paling kurang 200 rakaat. Bukan 200. Kita ni paling kurang 2. Dia paling kurang. Paling lebih tak payah cerita lah. Allah. Kita paling kurang 1 juzuk lah. Itu rasa hebat dah tu. Paling kurang 1 juzuk. Orang lain paling kurang berapa? 5 juzuk, 10 juzuk paling kurang. 3 hari khatam. Allah. Kita macam mana? Saya ni samalah, saya ni bercakap ni. Kadang-kadang saya rasa nak marah pada saya sendiri. Tak tahu apa masalah saya ni. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang kan. Apa masalah? Cuba cakap. Cuba engkau cakap pada engkau sendiri. Apa yang engkau sendiri tidak memahami angka diri engkau sendiri? Dah kita kadang-kadang tulis satu-satu list tahu. Kadang-kadang kita kena rancang juga. Macam nak pergi ke pasar kan, list kan barang tu 1 2 3, kemudian lepas beli tik 1 tik 2 tik 3. Betul ya? Tambah tu lain cerita. Bagus yang tu. Tak apalah, pastinya ada perancangan. Kita ni okey, dah bangun malam. Semalam tahajud tak? Okey, list 1 tahajud, list 2 baca Quran sebelum subuh, list 3 baca zikir sebelum subuh. List keempat tu baru subuh. Okey ya? Ke subuh tu list pertama. Senarai pertama subuh. Tu pun 8.30. Contoh. Subhanallah. Kena ada dulu atas tu. Dia paling-paling. Kita ni nak tahu tak? Adab kita dengan Allah. Kata ulama-ulama sufi lah. Adab kita dengan Allah paling-paling kurang kita bangun 1 jam sebelum subuh. Paling-paling kurang. Maknanya subuh pukul 5 berapa 5:59 ke apa, lebih kurang lah. Dia berapa? Paling pukul 5 bangun lah. Pukul 5. Dapatlah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Boleh lah. Baca Quran dapat 2-3 muka. Okey lah. Itu paling-paling kurang adab kita dengan Allah. Tapi tak jadi. Kadang-kadang. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tanya balik, apa masalah kita ni? Salah satunya ilmu. Tu ilmu tu. Jadi, ilmu inilah yang akan membawa faham kepada kita apa sebenarnya lihat di sebalik syariat yang telah Allah tetapkan pada kita. Baik, tujuan Allah memerintahkan sesuatu perintah atau melarang sesuatu larangan ke atas para hamba agar mereka melihat kebersamaan Allah dalam tujuan perbuatan mereka. Hidup ni ada tujuan kan? Apa tujuan kita? Allah. Dan Allah sentiasa ingin melihat kita bersama dengan dia. Dalam tujuan perbuatan kita, matlamat segala perbuatan kita dan kebersamaan bantuan Allah. Tolong rasa setiap apa yang kita buat Allah bantu dalam perbuatan tersebut. Maka itulah kelapangan ketika merasa sentiasa dalam kebersamaan Allah. Baik, bila hati kita lapangkan, kita, ya Allah engkau tenangkan aku, ya Allah, lapangkan hati aku, ya Allah. Kita tak akan pernah rasa lapang bila mana tak sampai kepada tahap kita rasa sentiasa dengan Allah. Baru lapang, baru tenang. Boleh faham tak? Apa yang faham? Saja saya tanya ni, saya nak cakap satu benda. Sebab selama ni saya dengan tuan-tuan dan puan-puan faham apa? Di saat you dengan dia suruh faham, berhenti sekejap, tenang sekejap. Okey, mesti dia dalam live ni apa benda lah, gelap terang. Mesti orang yang dalam ni apa ni, sekejap terang sekejap gelap. Nak apa tahu? Itulah kehidupan. Ya. Faham dah? Hidup ni kan siang dan malam. Ada waktunya orang berada di siang tapi malam, ada waktu di malam tapi siang. Ada waktunya orang berada di terang tapi dalam kegelapan, ada waktunya orang dalam kegelapan tapi dalam terang. Okey ya? Sebab tu ada waktu terang, ada waktu gelap, ada waktu malam. Baik, apa yang saya nak sebut ialah kadang-kadang kita salah faham. Apa kita salah faham? Kita merasakan bahawa di saat kita memiliki sesuatu dan sesuatu itu ada dengan diri kita, ketika itu kita rasa lapang. Oh, terima kasihlah you datang jumpa air. Lapang air rasun. Nampak tak? Sebenarnya,
manusia tak akan boleh melapangkan kita. Manusia tidak akan boleh menenangkan kita, termasuk kekasih yang kita rasakan dia kekasih kita. Kadang-kadang kekasih itulah yang merumitkan kita. Kadang-kadang kekasih itulah yang melemaskan nafas-nafas kita. Betul ya? Kadang-kadang yang kita anggap kekasih itulah yang subhanallah tak tahu nak cakap apa dah. Hilang 1000 bahasa. I ingat you lah yang akan melapangkan ini. Rupanya you lah yang menyempitkan hidup I. Sampai I kelemasan tak mampu bernafas. InsyaAllah ya. Allah sahaja yang melapangkan kita. Memang betul lah. Okey ya. Ni saya luahkan sebahagian daripada falsafah kehidupan. Selebihnya saya pendam di jiwa saya. Kerana ada waktunya jiwa ini tak mampu untuk meluahkan segala-galanya. Rasailah sendiri apa yang perlu dirasai. Ada orang tertentu saja yang memandang saya ini romantik. Ada orang tak pernah nampak saya ini romantik. Setakat tu dahulu insyaAllah. Allahu Rabbi la hawla wa la quwata illa billah. Moga-moga Allah ampunkan kita semua tuan-tuan ya. Allah. Rasa nak segera jumpa Allah tapi malu dan takut. Ya, dengan sikap kita ni. Entah apa-apa tak tahulah. Allah, moga-moga Allah bagi saya dan tuan-tuan dan puan-puan dan anak cucu kita, zuriat kita faham. InsyaAllah ya, faham erti dan makna hakikat kehidupan bahawa hanya dengan Allah kita boleh tenang. Hanya dengan Allah hati kita lapang. Kita rupa-rupanya lewat kita belajar benda-benda yang macam ni. Menyebabkan kita rasa perit dulu dengan kehidupan, barulah kita faham. Itu pun tak sepenuhnya faham. Ada cerita seorang wali Allah. Tak pernah cerita wali Allah. Wali Allah di Hadramaut. Nama dia Habib Syekh Abdul Rahman. Allah, saya nama akhir tu tak ingat. Balhajan. Pernah dengar? Habib Abdul Rahman Balhajan. Dia ni terkenal seorang ulama yang hari-hari kena marah kat isteri dia. Hari-hari kena marah kat isteri. Kena membebel kat isteri. Bahkan kena maki hamun kat isteri. Akhir sekali dia ambil keputusan dia nak masuk dalam hutan. Duduk dalam hutan lagi baik daripada duduk dengan isteri. Ni cerita terkenal. Ada kubur dia di Yaman. Dan antara tempat-tempat yang barakah. Maka satu kali dia keluar rumah, tak apalah duduk dalam hutan aja lah. Daripada duduk dengan isteri. Sebab rupa-rupanya, kita pun tak tahulah, rupa-rupanya ada orang perempuan yang mulut dia memang begitu. Yang Allah cipta. Minta maaf saya cakap je. Dan mungkin juga ada orang lelaki yang begitu. Ada memang Allah cipta, memang mulut dia macam tu. Jadi kalau kita renung, memang Allah cipta dia begitu. Kenapa? Wallahu a'lam. Okey, jadi dia masuk dalam hutan, dia jumpa masuk dalam hutan, rupanya ada dua orang dalam hutan tu. Dia duduk dalam hutan juga. Wallahu a'lam, tak tahu dia kena membebel kat isteri juga, tak tahulah. Tapi orang tadi dia cakap apa? Dia kata apa? Dia kata dia nak makan. Bila mana dia nak makan? Kawan ni duk perhati Syekh Abdul Rahman, duk tengok ada seorang ni, hebatnya dia. Dia nak makan, dia lapar, dia doa pada Allah, turun makanan. Ni wali-wali Allah. Ni karamah ya. Jangan fikir dengan akal kita. Ya. Kemudian seorang lagi dia pun tengok seorang lagi. Sama juga taraf dia, maqam dia. Dia nak makan, dia doa turun. Dia pun tanya soalan. Dia kata, boleh tanya tak? Boleh tanya. Kamu amal apa sampai ke tahap maqam ini ni? Yang sampai tinggi macam ni. Dia kata, kami tak amal apa-apa. Habis kamu baca apa? Kami sebut seorang nama awliya Allah, wali Allah. Kami sebut nama wali Allah tu, dengan berkat wali Allah tu, Allah anugerahkan kepada kami ke tahap itu. Dia tanya siapa wali Allah tu? Dia kata Syekh Abdul Rahman Balhajan, dia kata. Dia kata tu nama aku, dia cakap. Dia baru tahu. Dia kata ulama, dia baru tahu dia tu rupa-rupanya wali Allah yang telah terkenal di kalangan orang-orang ramai.
Cuma dia tambah apa? Aku sebut seorang wali Allah, dan wali Allah ni terkenal. Terkenal dengan apa? Terkenal dengan tiap-tiap hari kena marah kat isteri. Dia terkenal, tapi dia ni penyabar. Di situ. Rupa-rupanya dia jadi wali. Kenapa? Dia jadi wali sebab dia sabar dengan mulut isteri dia. Dan maqam dia tinggi. Apa maksudnya? Maksudnya, di saat dia dengar bebelan isteri dia itu, dia bukan sekadar berinteraksi dengan isteri, dia berinteraksi dengan Allah. Yang menggerakkan mulut-mulut isteri dia, yang mengeluarkan suara-suara dari mulut isteri dia. Maka, wallah alam lah. Mungkin dia merasakan apa? Dia merasakan bahawa Allah nak uji dia melalui isteri dia. Ujian dia pada isteri dia. Maka dia bersabar dengan ujian dari Allah melalui isteri dia. Dia tak nampak isteri dia. Dia nampak Allah yang menguji dia. Maka dia bersabar dengan itu, dia jadi wali. Jadi tuan-tuan, kalau jadi wali, dengar je lah. Sabar je lah. Kalau ada hutan kat tepi-tepi lah, pergilah sekejap. Tak adalah tu yang saya tambah kan. Saya tambah. Apa maksud? Ada orang sampai satu makam, dia bukan lagi berinteraksi dengan zahir syariat, tapi dia berinteraksi dengan hakikat yang sebenarnya adalah Allah. Hidup ni dah ada ujian. Di sini susah kita nak faham. Faham bukan sekadar faham akal tahu. Faham dengan rasa. Kerana ia akan merasai di sini. Kelapangan, ketenangan di sini. Okey, seterusnya. Wal ma'rifatu kulluha iddilalun. Yang terakhir. Apa dia? Ma'rifah. Iaitu mengenal Allah. Seluruhnya apa dia? Iddilalun, kemanjaan. Apa maksud? Ma'rifatullah, mengenal Allah bagi para hamba setelah disingkir tabir hati. Cuma itulah salah satunya. Kadang-kadang begini, kenapa saya tak boleh rasa ke tahap itu? Hati kita banyak tabir, hati kita banyak dinding. Banyak hijab bahasa Arab juga. Dinding. Ya, kadang-kadang kita tak nampak hakikat yang sebenar. Kita sering kali nampak kita atau nampak orang. Saya tak tenang ni sebab you lah ni. Mulut you culupa. Kita duduk marah kat orang kan. Orang tu pula jawab, relax lah, dia bergurau je pun. Dia bergurau je. Tapi kita ni jiwa kita sempit. Kenapa? Terlalu nampak dia dan nampak diri kita. Dan merasai dia dan merasai diri kita. Yang sepatutnya kita nampak Allah dengan mata hati kita, dengan perasaan kita, dan kita merasai diri kita hanya dengan Allah. Ketika itulah datangnya segala-galanya. Tapi selama mana kita nampak orang yang melakukan itu, dan kita nampak diri kita yang merasai kelakuan orang itu, maka kita rasalah dengan diri kita sendiri, dan diri kita ni lemah. Akhir sekali, kita merasai dan menikmati, bukan menikmati, menderitai segala perkataan orang pada diri kita. Padahal, apa masalah orang cakap kat kita? Kurang apa kita? Tak kurang pun. Dia kata kita bodoh. Kalau kita ni sememangnya cerdik, tak bodoh pun kita. Kecuali sememangnya kita memang bodoh. Contoh. Tapi kalau kita biasa, orang kata kat kita apa-apa pun, kalau kita tidak begitu. Kalau kita tidak begitu, apa masalah kita? Sakit hati. Kenapa kita sakit hati dengan perkataan dia? Kita guna hati kita, kita jangan peduli dengan dia. Kita rasa apa yang kita nak rasa. Hidup ni dengan diri kita kan. Kenapa hidup kita dengan diri dia? Dia akan ditanya soalannya tentang diri kita, bukan tentang diri dia. Dia cakap buruk pada kita, kita dapat pahala. Dia ambil dosa kita. Gembira dah sepatutnya. Allah. Macam mana? Teruskan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah. Hari ni bertambah-tambah pahala tau. Pahala. Ni semua ni Allah tentukan ni. Duk cakap pasal hati lapang, tapi kejap gelap, kejap terang. Macam mana nak lapang? Lapang bukan pada gelap dan terang, lapang pada hati kita. Kecuali hati kita memang gelap. Nanti gelap lagi sekali. Nanti saya bagi lagi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, kita baca di sini insya-Allah ya. Ma'rifah Allah, pengenalan Allah bagi para hamba setelah disingkir tabir hati. Moga-moga Allah Ta'ala angkat
dan melepaskan kita daripada hijab-hijab hati kita. Sehingga mereka menyaksikan cahaya cinta. Ya. Dan keagungan kesempurnaannya. Ni. Sebab tu saya tak baca lagi, biar dia bertukar gelap, bertukar terang. Kerana apa? Dalam hati ni ada satu cahaya cinta. Kecuali hati kita gelap tu saya cakap tadi. Di hati ni sebenarnya ada cahaya cinta. Cinta apa? Cinta Allah. Allah Ta'ala amat mencintai kita. Cuma kita buta dalam melihat cinta Allah kepada diri kita. Kenapa? Kerana hati kita gelap. Kerana hanya hati yang bercahaya yang nampak cinta Allah. Cahaya apa? Cahaya cinta Allah. Dan keagungan kesempurnaan Allah. Membawa kepada ketenteraman. Al-uns. Dalam bahasa Arab, al-uns. Al-uns ni boleh terjemah ketenteraman, boleh terjemah kelembutan, boleh juga terjemah yang kita terjemah tadi, kemanjaan. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-uns. Rasa tenteram, rasa seronok, rasa lapang, rasa indah, rasa manja dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sentiasa saling berinteraksi dalam kecintaan. Dan berinteraksi dengan Allah pada rakaat-rakaat kita, bukan sekadar menunaikan rakaat-rakaat solat, tapi dengan cinta. Ya. Kita puasa menikmati lapar kita dengan cinta. Kan orang bercinta sanggup berlapar. Ya. Betul kan? You kahwin dengan I ni nak makan apa? Tak apa, makan pasir pun tak apa. Apa maksud tu? Bukan nak makan pasir. Tak ada pun tak apa. Perumpamaan. Apa maksud? Janji kita bersama. Ya, lapar ke, kenyang ke, I tak kisah. Susah ke, senang, I tak kisah. Janji I dapat duduk dengan you, itu pun sudah segala-galanya. Wah, dengan manusia sampai begitu rupa. Padahal manusia tu baru je nak duduk bersama-sama. Allah dah sama-sama dengan kita daripada alam roh lagi. Dia sentiasa bersama dengan kita, tak pernah jauh daripada kita. Tapi kita mula nampak manusia yang seorang tu. Padahal kita duduk dengan mak kita daripada kecil sampai besar, tak pernah rasa mak tak apalah mak. Ya, janji saya duduk dengan mak dah okey dah. Susah ke senang ke tak apa. Tapi pernah cakap kat mak macam tu. Mak, duit. Ayah, duit. Dia tak nampak mak punya susah, ayah punya susah. Dia duit. Tapi dengan suami, tak apalah, I tak apa. Ya, I duduk dengan you pun tak apa. Tapi yang paling dahsyat, tak jadi suami lagi. Sampai ke tahap tu bercakap. Tapi kalau dah jadi suami, lain macam pula cakap dia. Contoh. Kita cakap tu dulu ya. Ustaz ni ada benda lah nak sampaikan ni, tapi tak sampai-sampai. Okay. Wallahualam. Habislah tajuk kita hari ni. Dalam bab ni. Bab berkaitan dengan hakikat syariat. Kemana sebenarnya nak bawa diri kita? Nak bawa kepada mengenal Allah dan berinteraksi dengan Allah. Itulah hakikat syariat. Bukan semata-mata menunaikan tuntutan syariat. Kan ada satu buku Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus kan? Indahnya hidup bersyariat tu. Apa yang indah sebenarnya? Adakah sekadar menunaikan tuntutan-tuntutan syariat? Tak, bukan. Indahnya hidup bersyariat apabila dengan syariat itu kita merasai kebersamaan dengan Allah. Dengan syariat itu kita berinteraksi dengan rasa cinta kepada Allah. Dengan syariat itu hati kita lapang dan penuh dengan ketenangan, ketenteraman dan kemanjaan kepada Allah. Okey, selesai. Fasal yang ke-19, muka surat 58. Allah. Jalan cinta. Ni lagilah ya. Jalan cinta. Baik. Imam Arsalan mengatakan apa? Tariqatuna. Jalan kami. Kulluha. Seluruhnya. Mahabbatun. Ialah kecintaan. La amalun. Bukan sekadar amal. Wa fana'un. Dan bukan sekadar fana'. La baqa'un. Bukan baqa'. Bukan sekadar baqa'. Ni bahasa-bahasa dia agak tinggi. Tapi okeylah insyaAllah. Baik. Tariqatuna. Jalan. Diceritakan dulu. Jalan kami. Kami tu merujuk kepada siapa? Kita tengok di situ. Angka 90 tu. Iaitu manhaj. Jalan di situ. Okey. Ni yang dikatakan tariqah. Tariqatuna. Tariqah kami. Apa makna tariq? Tariq itu salah satunya ialah dengan makna jalan. Tariq itu juga dengan makna kaedah, manhaj, metodologi. Tariq itu juga dengan makna
madrasah. Ni dalam perjalanan baik. Hidup ni, kita dalam sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Kita ada dua. Satu perjalanan jasad. Satu lagi perjalanan roh. Perjalanan kerohanian nama dia. Perjalanan jasad, dia boleh pergi, silakanlah. Paling lama 60, 70, 80, 100. Paling jauh, 6 kaki ke bawah tanah. Itu perjalanan jasad. Tak payahlah cantik taruh mana pun, sasa takat mana pun, hebat taruh mana pun, itulah jasad. Nak berbangga, berbanggalah. Nak rasa hebat, rasa je lah. Nak rasa kuat, rasa. Akhir sekali, bila mana terlentang depan mata orang, kalau orang tak angkat, di situlah jawab dia. Lepas tu jangan sombong dengan orang dengan sekadar jasad yang kuat. Jangan sombong dengan orang sekadar rupa parah yang cantik. Kalau meninggal, orang tak bawa, orang tak angkat, orang tak mandi, orang tak kapan, orang tak ke bumi, duduk situ lah. Itulah kesombongan Allah nak tunjuk sampai satu saat. Dengan apa? Jasad. Sebab tu, perjalanan jasad, okey, tak ada masalah. Yang paling penting, perjalanan roh. Perjalanan kerohanian. Maka, setiap perjalanan ada jalan yang perlu ditempuh. Jalan siapa? Yang perlu ditempuh. Jangan buat jalan sendiri. Sebab tu kita ni ada jalan yang nama apa? Jalan persekutuan, kan? Jalan kampung, jalan bandar. Siapa buat tu? Kalau dulu anda PKR pula dah. Astagfirullah. JKR. Apa ni? JKR. Astagfirullahalazim. Kenapa tersasul pula tu? Takut orang salah faham, kan? Okey. Nama apa dah? Dulu JKR. Takut tersalah sebut lagi. Okey, tak ada masalah itu. Baik. Maka hidup ni, di atas jalan yang sama, ada jalan yang lain. Berapa ramai manusia berjalan di atas satu jalan, nak balik kampung, ada yang sampai ke kampung, tapi ada yang tak sampai ke kampung. Sampai ke alam barzakh. Di atas jalan yang sama. Maka baik, sama juga hidup ni, jalan kerohanian. Maka di sana, sebab tu Imam Arsalan Ad-Dimashqi mengatakan, tariqatuna, jalan kami. Maknanya kami itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada manhaj golongan sufi, ahli-ahli tasawuf yang beramal dengan ilmu tasawuf. Baik, iaitu manhaj golongan sufi yang mewarisi amalan syariat. Dan golongan sufi ini golongan yang mana? Mereka mewarisi amalan syariat. Bukan jalan lain, jalan syariat. Baik, dia gini. Kalau kita belajar secara bahasa, jalan ni ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab. Saya tak nak banyakkan, ada paling kurang dua. Satu dipanggil syari'. Syari'. Syari' ni biasanya jalan utama, jalan besar, highway. Ada satu lagi tariq. Tariq. Tariq ni jalan kecil, jalan-jalan tertentu yang khusus. Okey, ya? Jadi syariat itu jalan besar. Semua orang melalui jalan syariat itu. Tapi di samping jalan syariat itu ada jalan-jalan yang tertentu yang dilalui oleh orang tertentu. Salah satunya ialah golongan-golongan tasawuf. Sebab nak berjalan di atas jalan ini kena ada ilmu. Syariat Allah nak berjalan di atas syariat kena ada ilmu. Tengok tadi. Selepas perkataan syariat ada perkataan ilmu. Selepas perkataan ilmu ada perkataan makrifah. Hasan tak tadi? Cuma saya tak hurai tadi. Itu turutan dia. Nak berjalan dengan syariat, muka surat 57 tu, cuba catat angka. Angka pertama bicara pasal syariat. Angka kedua bicara pasal ilmu. Yang ketiga bicara pasal makrifah. Kalau boleh ilmu kita sampai kepada makrifah. Orang ada ilmu disebut alim. Orang yang ada makrifah disebut arif. Sebab tu hakim tu yang nak memutuskan apa sahaja permasalahan masyarakat tu, dia digelar arif. Kalau nak duduk ke situ tu, jangan sekadar alim. Yang alim, mana ada orang yang kata yang alim? Yang arif, betul-betul arif. Dan hidup ni, yang kena alim, yang kena arif tentang apa? Tentang Tuhan. Tak dinamakan alim, tak dinamakan arif,
kalau tidak mengenal Tuhan. Allah yang mencipta kita dan tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah. Okey, baik. Maka di atas syariat itu mesti hidup dengan ilmu. Dan ilmu di atas jalan syariat ada 3. Ilmu akidah. Yang satu dia katakan ilmu syariat, ilmu tasawuf. Ataupun kita kata ada akidah, ada syariat. Allahumma salli ala Muhammad. Kejap. Saya silap. Ada 3 ilmu. Ilmu akidah atau ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tu. Nak berjalan di atas jalan syariat, saya ulang lagi sekali, mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Maka, di situ yang dikatakan tarik. Di atas syariat ada tarik. Tarik apa? Tarik akidah. Jalan akidah. Ada jalan fiqh. Jalan akidah untuk meneguhkan iman. Jalan fiqh untuk meneguhkan ibadah, muamalah dan sebagainya yang berada di bawah tu. Ada 8, ada 7 setengah ulama kata. Ada 8 setengah ulama, ada 7. Lebih kurang. Kemudian ada satu lagi, tarik apa? Tarik tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni, bagaimana nak beramal dengan ilmu tasawuf? Dia ada tarik. Dia ada jalan-jalan. Dia dibimbing oleh para murabbi mursyid. Imam Ghazali yang dulu-dulu, kalau kita ni kalau di Malaysia ni dia terkenal 2 ulama besar, iaitu Imam Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Okey, insya-Allah ya. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Maka tariqatuna, jalan kita ni, jalan kami ni ialah manhaj golongan sufi yang mewarisi amalan syariat dengan proses persahabatan pertarbiyahan. Baik. Hidup ini hidup bersyariat. Daripada mana kita belajar syariat untuk kita hidup bersyariat? Daripada mana kita mewarisi syariat itu? Yang ni. Dan bagaimana caranya? Jadi kita warisi daripada baginda Nabi warisi kepada sahabat, sahabat warisi kepada tabi'in, tabi'in wariskan kepada kita, dan kita ni ada ulama yang disebut warasatul anbiya. Kita ambil daripada situ. Okey, satu. Ambil dengan cara mana? Salah satu ambil dengan cara belajar. Pergi menghadap ulama, buka kitab, mengaji. Dan salah satunya lagi ialah golongan-golongan sufi ni, mereka bukan sekadar ambil syariat itu, bukan sekadar dengan jalan belajar, tapi bersuhbah, bersahabat, duduk dengan guru melalui pentarbiyahan. Dia ada belajar lain, tarbiyah lain. Belajar dan bimbing, didik. Sebab tu, di luar sana ada yang namanya guru, ada namanya cikgu, ada namanya ustaz, ada namanya pembimbing. Tahu tak? Dia bimbing. Macam kalau kita buat apa? Buat tesis tu kan? Kan dia panggil apa? Supervisor. Dia bimbing kita satu persatu. Didik lain lagi. Didik satu. Bimbing 2. Didik, okey, dia didik kita. Dia didik kita supaya berakhlak mulia. Bahkan dia bimbing kita. Nak makan duduk macam ni. Nak suap macam ni. Nak tidur begini. Nak masuk tandas begini. Dia tengok satu-satu. Kemudian dia tengok, dia cek kita ni. Macam kita guru-guru pondok dulu kan. Guru pondok dulu. Dia cek kita solat jemaah. Awal ke lewat. Ni serban ni kena pakai ni. Tidak kena ketuk ni. Dah datang awal Tuan Guru tadi. Sempat takbiratul ihram? Sempat tak takbiratul ihram? Dia tanya. Kita ni, dalam kita mendidik anak-anak kadang-kala kan, sama dah saya pun. Kadang-kala kita didik anak, kita kata apa? Janji dia solat. Dah solat? Dah. Pernah tak kita tanya? Dah solat? Dah. Solat jemaah ke solat sendiri? Solat jemaah. Solat jemaah tu sempat tak takbiratul ula? Takbiratul ihram tu sempat? Itu bimbing. Bukan sekadar dah solat, dah, okey. Pukul berapa tak kisah, janji solat. Tak boleh, dah solat, dah. Solat pukul berapa? Zuhur pukul apa zuhur? Kita tanya dia. 1-2 minit. Lebih kurang. Okey, solat awal. Solat awal, okey, jemaah ke tak? Jemaah. Masbuk ke muafiq?
Ha. Itu maknanya guru kita dulu dia akan bimbing sampai ke tahap tu. Ha. Lepas solat tu, wirid ke tak? Ke bangun terus pergi? Ha, wirid. Lepas tu doa. Ha, doa. Lepas tu syukur tak pada Allah. Allah bagi bantuan untuk beribadah tu. Ha, dibimbing. Itu pembimbing. Nah, tu dia di sini kita nak bagi tahunya bahawa jalan kita ni jalan proses persahabatan, pentarbiahan. Duduk dengan guru bimbing satu-satu. Tapi masa saya cerita dengan syekh saya kan, saya kena marah sekali sebab dari segi layan isteri. Saya cerita, saya nak ulang lagi sekali. Saya kata, syekh ni takkan sampai begitu pun dia kira. Dia kira rupa-rupanya. Kami pergi ke apa tu dulu, lama dah ni, pergi ke Terengganu. Ada program. Ada penganjur ambil satu homestay, itu besar lah. Ya, jadi saya dua keluarga, 3 dengan syekh dengan keluarga dia, saya duduk situ. Baik. Kemudian pagi-pagi saya dengan ustaz tu pergi cari nasi bungkus. Kuih lah apa lah semua, tanya syekh nak makan apa. Baru balik dah tak kat atas meja makan tu, semua dah ada dah. Saya dengan ustaz tu ambil lah 2 bungkus makan. Kita dah pergi beli kan, dah ada kat meja tu, makan je lah. Kita pun lapar juga kan. Contoh makan. Syekh duduk keluar masuk. Kemudian saya tak, masa tu tak makan lagi. Duduk dulu. Saya kata, syekh nak apa? Kalau nak bagi tahu je kami. Tak apa. Syekh nak teh ke? Tak. Aku buat ni. Ya, aku buat. Rupa-rupanya dia duduk keluar masuk tu, dia duduk buat teh kat isteri dia. Duduk buat teh kat isteri dia, duduk masuk tanya lagi isteri nak apa, keluar masuk. Okey. Kita pun mula makan. Masa tu dia keluar nak ambil apa lagi. Dia pun tengok. Makan. Isteri kamu, anak-anak kamu dah makan? Belum. Berubah muka dia. Dia kata, engkau berhenti makan. Saya kata, kenapa syekh? Engkau berhenti makan dulu, kau pastikan anak engkau, isteri engkau dah makan, baru engkau teruskan makan. Yang tu, saya pun fikir, yang tu pun syekh kira ke? Dia kira. Engkau sebagai ketua keluarga, engkau akan ditanya oleh Allah. Engkau itu isteri dan anak tu tanggungjawab. Dia kata, tanggungjawab engkau tu. Engkau pastikan lepas dulu tanggungjawab engkau, barulah engkau selesaikan yang engkau. Saya kata, apa? Saya kata, saya dah beli syekh duduk atas meja. Dia orang pandai-pandai ambil lah. Dia kata, engkau berhenti makan. Kita nak teruskan lagi ni. Berhenti. Berhenti lah. Berhenti pergi tanya orang rumah dah siap ke anak-anak, pergi bawa keluar semua, duduk situ, kita pun pergi ambil, ni nak makan apa, letak, tengok dulu, dia mula makan. Syekh pun tengok balik. Dia keluar balik, saya ingat dia tak check dah. Dia keluar balik, dia tengok. Dah makan? Dah. Kau terus. Kau boleh terus. Dah bengkak dah nasi itu. Itu pembimbing. Dia bimbing kita satu-satu. Itu pun kira. Bukan sekadar dia kira solat, bukan sekadar dia kira zikir. Zikir, solat, memang dia akan tanya lah. Allah. Itulah yang kita maksudkan. Ni tariqatuna. Tariqah. Apa makna tariqah? Ini jalan kita. Kulluha mahabbatun. Maka seluruhnya adalah mahabbah. Baik, kita habiskan di situ dulu. Menekankan apa? Jalan kita, pentarbiahan kita adalah semuanya adalah cinta. Jadi dia menekankan aspek cinta dalam pengabdian dan penuaian syariat. Bukan sekadar amal semata-mata. Bukan sekadar solat dah selesai habis. Tak, bukan begitu. Itu adalah merupakan cinta kita dalam pengabdian kita kepada Allah dan penuaian syariat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni susah ni nak cakap ni sebab cinta tu rasa. Tapi takkanlah kita tak rasa. Adanya kita ni dia yang ada kan. Hidupnya kita ni dia yang hidupkan. Sampai hari ni kita boleh hidup. Siapa yang bantu untuk terus hidup? Dia juga Allah. Kalau beginilah baiknya Allah, tak mungkin tak ada rasa kasih dan cinta. Mustahil. Sebuta manakah hati kita dalam melihat cinta Allah, kebaikan Allah kepada diri kita? Okey ya? Kadang-kadang saya pun pelik. Ada orang ni, dia baru aja bercinta dengan power dia tu. Baru 1 hari. Cinta bagai nak gerak. Bahawa dia serah diri air, serah air. Jiwa air, raga air.
Segala-gala hidup dan mati I pada you. Baru kenal satu hari. Buta. Ya? Barangkali mungkin betul lah. Betul barangkali orang kata cinta itu buta. Tapi saya tak setuju. Kerana yang buta bukan cinta. Pencinta itu. Yang salah mencintai. Ya, yang gagal menilai. Siapakah dan kepada siapakah kita perlu selayaknya meluahkan dan memberi seluruhnya cinta kita? Allah. Tapi nak belajar mencintai Allah, mesti belajar mencintai Rasulullah. Kerana di situ jalan dia. Itu salah satunya. Sebab tu kita tengok orang sufi kan, tengok para habaib, para masyayikh. Mereka buat maulid, mereka buat majlis selawat. Kenapa? Untuk mencetuskan rasa cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah inilah jalan akan membawa kita cinta Allah. Sebab apa? Sebab orang ni dia bijak. Ya. Macam orang berkenan pada seseorang lah. Jangan pergi terus pada orang tu, pergi pada mak ayah dia. Ataupun kalau dia ada anak kan, pergi ke anak dia. Takat tu dulu. Tak payah cerita banyak-banyak. Fahamlah kita. Kecuali ada seorang ni, berapa orang lagi? Juru kamera kita yang seorang tu dah kahwin ke belum? Belum lagi. Maaflah ya, tak akan mungkin faham. Allahu Rabbi, la hawla wa la quwwata illa billah. Lambat rasa masa habis hari ni. Baik. Okeylah saja. Saya ni lepas ni kena terus pergi tau. Sebab saya ada di HQ Clinic City. Allah. Bukan tak nak terus, tak nampak nak baca. Ini kerana ibadah dalam kerangka keimanan, dalam penterjemahan terhadap cinta kepada Allah dan Rasulnya, mesti ada. Sebagai disebut dalam hadis, halawatul iman. Ya. Kan kita selalu duduk belajar hadis halawatul iman. Man kunna fihi, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri kita, kita akan merasai betapa manisnya iman. Rupanya apa yang makna manis iman tu? Cinta. Cintalah yang akan mencetuskan rasa kemanisan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak sempat ni kita nak hurai ni. Saya setakat tu dahululah. Cuma cinta ni bagaimana nak dapat? Minta langsung dengan Allah. Tuan-tuan pernah solat hajat minta cinta? Kita ni dah kena rubah sikit pemikiran kita. Samalah saya baru mula belajar, baru mula faham. Ya, kita dulu minta apa? Minta rezeki. Apa rezeki yang kita nak tu? Kita tahulah. Duit. Kita tahulah. Harta. Apa lagi? Paling-paling pun kita tahulah nak kesihatan. Kerana rezeki paling berharga sihat. Pernah tak minta rezeki cinta? Pernah tak minta rezeki ikhlas? Jadi benda-benda ini kurang sebenarnya. Cinta kurang. Ikhlas kadang-kadang minta, ya Allah, kau ikhlaskan hati aku, ya Allah. Ya Allah, kau sabarkan diriku, ya Allah. Ya Allah, kau letakkan tawakal yang tinggi dalam hatiku, ya Allah. Tapi jarang kita sebut, ya Allah, kau letaklah cinta yang mendalam kepadamu, yang tulus dan jujur kepadamu dan kepada Rasulmu, ya Allah. Kita kena itu. Bukan setakat minta tahu, solat hajat. Solat hajat 2 rakaat. Lepas tu sujud balik. Menangis dengan Allah, minta sungguh-sungguh. Bagaimana kita nak merasai orang-orang yang benar-benar mencintai Allah? Kalau orang perempuan terkenal siapa yang paling yang selalu bicara? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah tu. Sehingga dia kata apa? Kalau aku, ya Allah, kalau aku ibadah kepadamu kerana aku takut neraka, engkau humban je aku dalam neraka. Kalau aku ibadah kepadamu sebab aku takut masuk neraka, engkau humban aja aku dalam neraka. Dan kalau aku ibadah kerana aku nak syurgamu, engkau haramkan aku daripada syurga. Apa dia nak kata apa? Kalau aku beribadah kerana cinta aku kepadamu, ya Allah, maka terimalah diriku atas nama cinta itu. Ni orang tak faham ni. Kalau kadang-kadang orang ni minta maaf, kadang-kadang orang minta maaf, ini okey lah. Saya selalu cakap aja, yang pelik-pelik blok aja. Sebab dia orang ni orang yang telah mati rasa. Kadang-kadang ni kuliah apa ni pasal cinta-cinta ni. Pelik kan?
Jarang ustaz bercakap pasal cinta tau. Biasanya pencinta-pencinta wanita saja yang bercakap pasal cinta. Tapi ni kita bercakap ni, kitab ni yang ditulis ni, pertama dia ulama, dia alim. Yang kedua, dia ni wali ni. Ni yang kita baca kitab ni, Imam Arsalah Dimashqi ni wali Allah. Wali Allah bercakap pasal cinta, tak pelik? Kerana apa? Kerana sumber cinta, asal cinta dari mana? Dari Allah kan? Maka diri kita ni ada ni pun kerana cinta Allah. Hidupnya kita ni pun kerana cinta Allah. Bahkan suatu hari nanti kita kembali kepada Allah untuk Allah letak dalam syurga pun kerana cinta dan kasih Allah. Maka rupa-rupanya hidup ni sebenarnya sebab itulah Rasul akhir zaman diutus sebagai Habibullah. Dan Rasul yang terkenal dengan cinta kepada umatnya lebih daripada dirinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia minta dengan Allah menanggung beban sakit sakaratul maut lebih 2 kali ganda daripada orang biasa. Dia sanggup minta masa dia demam. Panas Rasulullah ni masa Rasulullah demam 2 kali ganda daripada panas kita. Cintanya dia pada kita. Siapa sanggup menanggung sampai ke tahap tu? Semasa bercinta. Siapa sanggup? Kekasih dia kata apa kat dia? Rasa nak demam dah. Jangan demam. Bagi demam tu kat air. Wah. Ya ke? Rasa sakit kepala lah. Mai sini sakit kepala letak kat air saja. Biar air yang tanggung sakit kepala you. Ada? Kemudian angkat tangan, ya Allah. Ya dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu, ya Allah. Kekasihku sedang sakit kepala, ya Allah. Bawalah sakit kepala dia ke atas kepalaku, ya Allah. Pernah jumpa? Anak? Itulah cinta yang tulus. Antara cinta yang tulus yang ada di dunia ni, cinta seorang ibu kepada seorang anak. Subhanallah. Tak akan mampu dibayar, dinilai betapa hebatnya. Tapi Allah lebih mencintai anak kita nak banding dengan diri kita. Kita sayang pada anak kan? Okey, ya. Kita rasa kan? Kita rasa. Allah, dia sayang sejuta kali ganda pada anak kita. Kita sayang tak kepada orang yang sayang pada anak kita? Sudah tentu. Bagaimana kalau Allah menyayangi anak kita lebih pada diri kita, sudah tentu kita kena mengutamakan cinta kita kepada Allah daripada segala-galanya. Wallahualam, setakat tu dahululah ya nak masa dah itu dah takut tak sempat sampai sana. Setakat tu kita sambung lagi bicara cinta kita pada siri-siri yang akan datang. Insya-Allah. Ada soalan? Saya nak tanya Ustaz, macam mana sebagai seorang muslimat untuk mencari guru mursyid? Kerana kebanyakan guru atau syekh-syekh atau syekh laki-laki, perlukah seorang muslimat mencari guru mursyid atau murabbi? Memang sama ada kita lelaki atau kita perempuan, kalau kita merasakan bahawa diri kita tak mampu untuk membimbing diri kita sendiri, okey ya, saya ulang lagi sekali, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan, maka kalau dia merasakan bahawa dirinya tidak mampu membimbing dirinya sendiri, diri dalam, bukan diri zahir, maka dia mesti mencari guru mursyid. Guru mursyid. Dan ialah biasanya guru mursyid ni ialah guru-guru dari kalangan orang lelaki. Kerana mursyid-mursyid yang utama, yang besar-besar, yang musyrik, yang agung-agung, semua biasanya orang lelaki. Baru sekarang kita baru nampak terzahirnya di kalangan orang perempuan. Macam hubabah kan. Tu boleh. Macam sekarang kita kena hubabah Halimah tu, Al-Idrus tu. Saya kadang-kadang dengar bicara dia. Ustazah Halimah tu. Ya. Dia kalau gini, kalau hubabah ni sebenarnya begini. Dia ulama dari kalangan Ahlul Bait. Jadi kalau maqam dia telah sampai kepada ulama dari kalangan Ahlul Bait, macam Habib. Habib tu sebenarnya ahli keluarga Nabi, yang disebut Habib ialah yang sudah mencapai satu kedudukan ulama dari kalangan Ahlul Bait Nabi. Itu disebut Habib. Ya.
Yang perempuannya disebut Hubabah. Tapi kalau akak kan rapat dengan orang yang dekat dengan Hubabah ni, boleh langsung ambil daripada dia. Ada, ambil daripada dia. Tapi majoritinya mursyid-mursyid ni dari kalangan orang lelaki. Kerana orang lelaki ni dia punya kesempatan yang banyak untuk dekat dengan guru mursyid. Macam Habib Omar datang. Habib Omar datang, orang perempuan nak dekat. Oh, jangan. Sahabat, tak boleh. Jadi kita orang lelaki ni lah yang sempat duduk dengan dia. Maka sampai satu tahap dia mengiktiraf kita ni sebagai murid dia. Dan dia mengangkat kita. Dia memberi ijazah kepada kita, ijazah irsyad, ijazah mursyid. Maka itulah ramai. Tapi cara macam mana? Solat hajat. Solat hajat, doa pada Allah, biar tulus hati kita, Allah akan hantar kepada kita. Dan Allah akan pertemukan kita dengan seorang mursyid yang sesuai dengan diri kita. Wallahualam. Di Pulau Padas Siapa? Walid Al-Malik di Pulau Padas Trigati. Wallahualam. Wallahualam. Panjang cerita. Wallahualam. Jadi saya nak kena ni ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita semua akan datang tak? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.